Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Kita masih lagi berada pada ayat ke-46 surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang yang takut keadaan dirinya apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Tuhannya untuk dihitungkan amalnya, maka bagi mereka disediakan dua syurga. Tuan-tuan puan sedang mendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak melakukan rujukan silang kepada surah ke-35, surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma awrathna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ayat ke-32 surah Fatir ini, tuan-tuan dan puan, membawa maksud kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami, iaitu Allah, pilih dari kalangan hamba-hamba. Maka di antara mereka faminhum zalimul nafsi, di antara mereka yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri, iaitu mereka yang tidak mengendahkan ajaran Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Wa minhum muqtasid, ini golongan yang kedua, tuan-tuan dan puan, dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Bersederhana dengan maksud mematuhi, namun sekadar biasa-biasa kita katakan, ataupun dengan kata lain kita boleh kata yang mengambil middle course, yang tengah-tengah. Tidaklah nak kata tidak indah, namun nak kata bersungguh-sungguh dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu pun tidak juga. Namun tetap saja mereka ini baik dan patuh, tidak berbuat maksiat, tidak kufur, tidak kufur dengan Al-Quran, tidak menolak Al-Quran. Inilah golongan yang kedua, yang di tengah-tengah. Dan wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka itulah golongan ketiga yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan, yang kita katakan who is foremost in deeds of goodness, yang berlumba-lumba, yang ke depan dalam melakukan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kaitkan ayat ke-32 surah Fatir ini, yang menunjukkan bahawa golongan yang baik itu ada dua golongan. Yang pertamanya yang biasa-biasa saja, dan yang kedua yang ke depan, yang bersungguh-sungguh untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Dan bagi inilah yang di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dua syurga bagi mereka yang takut kepada untuk berhadap dengan mahkamah ataupun hari hisab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang dalam sesi yang lepas kita telah kaitkan dengan surah Al-Waqi'ah, tentang dua golongan, iaitu Ashabul Maimanah dan satu lagi adalah As-Sabiqun As-Sabiqun. Jadi secara umumnya kita boleh katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila menceritakan azab neraka, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman ini menceritakan tentang satu keadaan. Namun apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan khabar baik bagi mereka yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala membawakan dua syurga, jannatan. Dan kalau kita tengok ada dua level bagi mereka yang mengharap syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hendaklah cuba untuk mencapai level
iaitulah yang sabiqun bil khairat, yang berlumba-lumba berbuat kebaikan, sentiasa ke depan, sentiasa berfikir macam mana nak buat baik. Ini pun tuan-tuan dan puan, raya haji pun dah nak dekat. Mungkin ada antara kita yang mungkin tak plan lagi nak korban kat mana, berapa duit belum simpan lagi, tak tahu lagi nak buat macam mana. Mungkin ada antara kita yang telah pun dah fikir dah nak buat korban di mana, nak buat korban di karya kita sendiri, ataupun mungkin disebabkan PKP ini mungkin agak terhad, dan mungkin ada yang pun yang dah plan untuk buat korban di Syria contohnya, ataupun di Palestin dan sebagainya. Jadi mereka yang sabiqun bil khairat ini telah pun plan in advance kebaikan yang nak dibuat, dan mereka yang sabiqun bil khairat ni contohnya tuan-tuan puan dalam ketika kita menghadapi MCO ini telah pun memikirkan macam mana nak membantu para kita katakan AJK, Masjid Surau, pegawai-pegawai karya kampung, ketua kampung ataupun ketua pengurusi penduduk dan sebagainya, telah pun memikirkan siapa ahli-ahli karya yang perlu dibantu apabila kita masuk ke dalam sesi atau period MCO yang seterusnya. Kita telah pun berfikir dengan menyediakan robot rezeki, almari yang ada beras, ada keperluan dapur dan sebagainya. Jadi sama-sama kita cuba menjadi golongan yang sabiqun bil khairat ni dengan kita plan nak buat baik macam mana, sama ada untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jiran-jiran kita, sahabat handai kita, terutamanya yang terkesan dengan PKP yang kesekian kalinya yang kita hadapi ini. Itulah mindset yang kita perlu suburkan. Nah, bukan saja nak buat baik bagi diri kita, ia berlumba-lumba buat baik bagi diri kita, dan juga kita berlumba-lumba untuk berbuat baik dalam aspek hubungan kita dengan manusia yang lain. Begitu juga tuan-tuan dan puan, sabiqun bil khairat ini dalam keadaan kita tak ada solat Jumaat, ada solat Jumaat namun sangat terhad, dan kita boleh katakan kebarangkalian untuk kita mendapat tempat tu kiranya sangat-sangatlah tidak mungkin. Sebab satu masjid kalau di KL, Selangor ni kalau tak silap saya sekitar beberapa orang sahaja yang boleh masuk, dan itu menjadikan kebanyakan daripada kita bila sampai hari Jumaat kita akan take it for granted, kita memang dah sure dah memang takkan dapat tempat, tapi kita tak pun terfikir ataupun adalah meletakkan sedikit effort. Kita nak katakan tak salah, memang kebarangkalian untuk kita mendapat tempat solat Jumaat tu memang sangat-sangat, kita katakan the probability is low, sangat-sangat rendah kita punya chance untuk dapat tempat itu. Nah, namun bagi mereka yang sabiqun bil khairat, mereka akan bertanya ada ke tempat untuk solat Jumaat, walaupun the chance is low, peluang itu sangat-sangatlah tipis, namun bertanya, ada effort bertanya. Yang tak bertanya pun tidaklah kita katakan salah yang betul-betul besar, sebab memang kita pun dah tahu kebarangkalian tu sangatlah tipis. Namun bagi golongan yang sabiqun bil khairat ini, yang kita kata cream, yang lebih yang nakkan dirinya lebih berkualiti dari yang lain, akan letak juga effort untuk tanya. Namun perlu juga tuan-tuan dan puan ada keseimbangan dalam berhati-hati apabila kita bertanya dengan tempat-tempat atau kuota untuk solat jemaah ataupun solat Jumaat. Kita tengok juga diri kita, ada tak diri kita ada kontak dengan mereka yang positif, ataupun ada menghadiri mana-mana majlis ataupun pertemuan yang melibatkan orang-orang yang positif, yang mana yang P0, P1, P2, maka elakkanlah diri daripada beria-ia ataupun bersungguh-sungguh nak ke masjid dalam keadaan diri kita ada potensi untuk menyebarkan, dan kita kena juga imbangkan dalam pada kita sabiqun bil khairat, kita nak letak effort untuk kita nak berjemaah di masjid, nak dapatkan kuota untuk solat Jumaat, namun perlu juga kita menghayati hadis Nabi dan juga yang menjadi kaedah fiqh, ad-darar yuzal, kemudaratan itu perlulah dielakkan. Kalau kita berstatus P1 contohnya, P2, maka tak perlulah
untuk kita sibuk-sibuk juga nak minta kuota untuk pergi solat Jumaat dan sebagainya, maka duduklah dahulu di rumah sampailah reda sikit. Jadi itulah keseimbangan yang perlu ada, walaupun kita sabiqu bil khairat, namun ada adab-adab etika yang perlu kita patuhi, dan ada juga kaedah fiqah yang perlu kita patuhi supaya kita tidak pula membawa mudarat kepada yang lain. Namun secara umumnya kita kena bersama-sama sabiqu bil khairat ini, sebab Allah SWT menjanjikan 2 syurga, sudah tentulah kita nak pilih yang lebih tinggi. Kita aim high, dapat tak dapat tu perkara kedua, wallahu alam, kita pun tak tahu. Namun aim kita kena tinggi, kita kena cuba dalam kita membaca Al-Quran ini. Contohnya dalam kita memahami makna-maknanya, mengikuti sesi tafsir, tadabbur dan sebagainya, kita letakkan aim yang tinggi. Nak faham banyak. Janganlah kita alah aku susah nak faham Quran ni, bahasa Arab pun tak ke mana. Jadi kalau aku ikut kelas tafsir pun mungkinlah tak adalah apa sangat. Jadi janganlah kita meletakkan barrier yang sebegitu untuk diri kita. Kena selalu motivasi diri kita, boleh ni, aku boleh faham. Walaupun aku dulu tak sekolah Arab, tak ada belajar bahasa Arab, tapi insya-Allah kalau ikut kelas-kelas tafsir, kelas-kelas tadabbur ni, insya-Allah boleh faham. Dan yang penting nak memahami dan meningkatkan iman kita, kita meletakkan aim yang tinggi bahawa kita boleh untuk memahami lebih lagi banyak tentang Al-Quran ini, maka sentiasalah kita letakkan usaha-usaha itu. Mudah-mudahan kita dapat menggolongkan diri kita dalam golongan yang sabiqun bil khairat, yang krim, yang kita kata yang the higher quality, bukan yang biasa-biasa sahaja. Dan itulah yang cuba kita motivasi diri kita dari sehari ke sehari untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu dulu untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam sesi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.